Baik, saya suka bila tuan-tuan bertanya tentang sistem pembumian dan saya suka nak recommend dekat tuan-tuan untuk memiliki buku akta. Jom saya tunjuk buku akta tu macam mana rupa dia. Harga tak mahal mana. Dulu saya beli RM17, sekarang harga dia RM21. Setiap orang yang nak belajar berkaitan dengan elektrik, tuan-tuan beli lah. Benda ni tak rugi pun pasal dia boleh guna pakai lama gila-gila. Pasal benda ni akta yang memang takkan diubah suka-suka. Tuan-tuan, di bahagian pertama dia akan ada akta bekalan elektrik. Yang seterusnya dia akan ada peraturan-peraturan elektrik. Jadi untuk persoalan tuan, pembumian, boleh tak kita guna besi bar ataupun rebar tu digunakan sebagai pembumian? Menjawab perkara tu, kita boleh buka muka surat kat sini 134. Dia punya peraturan tu 34. Untuk 34, 35 dengan 36 semua berkaitan dengan peraturan pembumian perpasangan. Untuk 34 ni dia bagi tahu benda apa yang perlu dibumikan. Kalau tuan-tuan tengok dekat sini semua ada. Tak, peti cantum, peti suik, asalkan benda tu besi semua kena dibumikan. Maksudnya kena tag bumi dekat dia. Kecuali dekat sini dia beritahu ada benda yang kecuali bekalan air awam, bekalan pipe utama, pipe air utama, pipe gas utama, lepas tu neutral point yang sampai kat rumah kita tak boleh pakai. Clear? Ini untuk 34. Dia bagi tahu benda apa yang perlu dibumikan. Kemudian 35. Dia bagi tahu dekat sini kaedah pembumian. Macam mana cara untuk kita buat pembumian? Kalau tuan-tuan baca dekat sini, dia dah bagi tahu semua dah. Konduktor yang lengkap yang dibuat daripada bahan yang boleh diterima pakai, mempunyai luas keratan rentas, mesti dia punya diameter tu cun untuk carry M yang balik ke bumi, yang mencukupi dengan satu atau lebih pelik bumi. Tuan-tuan nak pakai pelik bumi pun boleh, tak ada masalah. Pipe ataupun rod. Jadi persoalan dekat kita yang tuan tanya tu, besi rebar boleh pakai ke tak? Dia termasuk dalam golongan rod. Hendaklah diadakan. Jadi kalau tuan-tuan tak ada rod biasa tu, tuan-tuan nak pakai pelik bumi boleh, tuan-tuan nak pakai pipe besi pun boleh, tak ada masalah. Asalkan pipe besi tu memang pipe besi je lah, bukan pipe besi yang dihubungkan kepada pipe yang utama. Ataupun tuan-tuan nak pakai besi rebar tu pun boleh. Ada setengah orang dia nak jimat, dia tak mau pergi beli rod dekat kedai elektrik, rod tembaga tu kan, dia tak mau beli. Tak ada masalah, dia pergi ambil rod Y15 ke, Y12 ke, Y10 ke, asalkan diameter dia tu cukup, boleh dijadikan rod cucuk dalam bumi. Diadakan, maksud kata kena wujud. Tetapi bila kita dah selesai dah semua benda tu, dia bagi tahu apa pula? Sistem membumi itu hendaklah disambung ke bumi dan disegerakan dengan berkesan. Maksud disegerakan dengan berkesan ni, pastikan sambungan yang kita buat tu tersambung dengan kemas. Jangan kita pergi pakai besi rebar, tiba-tiba sambungan antara kabel dengan besi rebar tu pergi pakai selotip. Besi rebar dengan kabel tu pergi bubuh konektor. Tak boleh lah. Jadi dia mesti sambungan tu kemas solid. Clear no? Moga menjawab persoalan. Jadi kalau tanya rod tu boleh pakai ke tak? Boleh. Tak ada masalah. Jadi moga terjawab persoalan. Jangan kita duk marah sangat orang tap dekat BRC, sebab orang yang layak untuk buat keputusan tapping dekat BRC ataupun tidak adalah engineer. Bila engineer tu dah buat design untuk sistem pendawaian di sebuah taman, di sebuah tempat industri ke perumahan ke apakah, bila dia dah buat permohonan dengan ST luluskan, tuan-tuan jangan ada pertikaian dekat situ. Yang tuan-tuan buat pertikaian sekiranya apa yang engineer tu dah keluarkan, tiba-tiba subkon yang pergi buat kerja tu. Sebab dalam perumahan dia ada rumah-rumah yang tak mampu disiapkan oleh satu kontraktor, dia pun kena beda-beda projek itu kepada kontraktor lain. Jadi berdasarkan pada kelulusan yang engineer tu dah buat. Ada setengah kontraktor dia abaikan apa yang engineer tu suruh buat, dia buat cara lain. Yang tu baru tuan-tuan boleh argue. Jadi siapa-siapa nak pergi buat inspection dekat sistem pendawaian rumah yang perumahan baru ke apakah, make sure tuan-tuan dapatkan dulu skematik yang telah diluluskan oleh IR dan mendapat kelulusan daripada Suruhanjaya Tenaga. Baru tuan-tuan boleh berpandukan itu untuk tuan-tuan cari balik default dekat situ. Adakah kontraktor yang buat kerja tu tak mengikut apa yang telah ditetapkan oleh engineer? Baru betul. Nah, moga menjawab soalan. Assalamualaikum.